Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersama dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan, ayah-ayah, ibu yang menemankan ayah dan juga anak-anak, adik-adik yang bersama ayah pada program pada petang ini, pada hari ini untuk sama-sama kita mengambil panduan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mendekatkan diri membina institusi keluarga sebagaimana yang dinyatakan dalam surah ke-66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu daripada api neraka. Inilah seruan, inilah panduan yang menjadi latar kepada majlis ayah yang dibawakan khas daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada hari ini daripada Shah Alam. Dan pada hari ini tajuk kita ialah bahagia di rumah. Satu perkara yang amat-amat berharga dan bahagia ini adalah preview. Ia adalah satu lambang penting sebelum kita dapat bahagia selama-lamanya, sa'adah, yang hanya berulang 2 kali sahaja di dalam Al-Quran perkataan ini, dan perkataan itu bahagia itu hanya berlaku di akhirat semata-mata. Di dunia ini bahagia sebenarnya tidak mungkin 100% kerana ini adalah daerah ujian. Daerah ayah perlu berjuang, ibu perlu berjuang, adik-adik, anak-anak perlu berjuang bersama. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Abdul Khair Jalil. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini ceria gembira Ustaz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus ceria. Terus ceria pada Ramadan kita yang ke-9 pada hari ini ya. Betul ya? Kita hari ini ke-9. Ya, yes, ke-9. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di rumah terus ceria, kita ingin melihat 2 ayat pada hari ini daripada surah ke-4 surah An-Nisa. Namun sebelum itu kita ingin melihat kepada kerangka bagaimana kita nak mengambil intipati daripada surah An-Nisa sebentar nanti ya, berdasarkan kepada perjuangan menjaga diri dan keluarga, iaitu kita ada 3 perkara, 3 sudut yang kita ingin lihat bersama dalam placard, dalam helaian di Facebook Saving Families. Tuan-tuan boleh muat turun. Yang pertama ialah bina syurga di rumah. Nanti kita lihat daripada surah An-Nisa apa perkara yang perlu kita buat di rumah agar di rumah itu ada syurga, yang kita bahagia. Yang kedua, kita ingin melihat bagaimana kita ingin bina rumah di syurga, menempah rumah dengan rahmat, dengan izin daripada Allah semata-mata. Tidak mungkin tanpa rahmat, tidak mungkin tanpa izin Allah, tanpa redha Allah. Kita inginkan kalau boleh kita mendapat rahmat yang membawa kita ke syurga nanti. Dan yang ketiganya, kita ingin berjuang. Apa perkara yang perlu dilakukan bersungguh-sungguh kerana ini adalah urusan amat penting bagi seorang ayah yang diberikan amanah seorang pasangan, seorang ibu, seorang isteri dan anak-anak yang berada di rumah. 3 perkara inilah yang kita akan jadikan asas ketika kita melihat surah An-Nisa sebentar nanti. Namun kita mulakan dahulu dengan membaca Ummul Quran, menjadi induk kepada Al-Quran, agar kita tahu bahawa sebenarnya hadiah daripada Allah ketika kita ingin dijaga oleh Allah, keluarga kita ingin dijaga oleh Allah, kita kena jaga Al-Quran. Kerana Allah berjanji akan menjaga Al-Quran dan berjanji menjaga orang-orang yang bersama dengan As-Sab'ul Mathani dan juga Al-Quran Al-Azim dalam surah Al-Hijr. Maka tuan-tuan boleh buka kepada surah Al-Fatihah, boleh ambil mushaf, bersedia dipimpin oleh Ustaz Abdul Khair. Silakan Ustaz. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca daripada surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7 sebentar tadi ya. Apakah yang ada dalam surah Al-Fatihah secara ringkasnya bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang akidah, tentang iman. Allah memperkenalkan dalam ayat pertama, kedua, ketiga, keempat Allah itu sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Ya, kalau kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allah ini adalah Rabb yang mendidik, yang membesarkan seluruh apa yang ada di alam ini. Maksudnya daripada situ bila ayah mendapat tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ayah akan mendidik baik-baik kepada diri sendiri, kepada isteri, pada ibu, kepada anak-anak yang ada. Banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada situ, tetapi dalam masa yang sama kita nak melihat bahawa kita tak boleh buat sendirian. Kita ini adalah hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami ini hamba, kami ini beribadah. Kami memerlukan pertolongan daripadamu pada setiap masa. Dan menariknya kita walaupun sembahyang bersorangan Ustaz ya, tetap juga kita baca iyyaka na'budu. Ya, bukannya iyyaka a'budu. Padamu ya Allah aku beribadah, bukan kan. Kita baca iyyaka na'budu kerana di situ melambangkan nahnu ya, kami. Walaupun kita sembahyang seorang, kita tetap berfikir tentang isteri kita, pasangan kita, tentang anak kita, ayah, mak, semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ingin jadi hamba yang sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sebabnya pada hari ini kita nak melihat macam mana pertolongan Allah. Salah satunya panduan daripada surah An-Nisa, panduan untuk bahagia, panduan untuk terus kita mencicipi kebahagiaan di sini sebelum kita dapat bahagia yang sebenar-benarnya di akhirat nanti. Orang bercakap Ustaznya bahawa sekarang ini statistik menunjukkan bahawa kadar perpisahan ataupun perceraian ya di Malaysia ini meningkat saban tahun ya. Jadi apakah sebenarnya tugas seorang ayah? Kerana dia sebagai ketua kan, yang boleh dibuat itulah yang kita nak lihat pada hari ini Ustaz ya, daripada ayat surah An-Nisa ayat 127 128. Tuan-tuan boleh buka muka surat 98 dan kita sama-sama. Ayatnya panjang sikit Ustaz ya. Pasal ini ayat surah An-Nisa ini dia surah Madaniyah. Betul. Dan bila cakap tentang Madaniyah ini, dia ayatnya biasanya panjang. Ya, dalam Quran ada 28 surah Madaniyah, tak banyak berbanding dengan 86 surah Makkiyah ya. 28 campur 86 114 lah cukup. Okey. Tetapi surah Madaniyah ni panjang dan biasanya bercakap tentang peraturan, dan memang pun yang kita nak lihat hari ini peraturan SOP Ustaz ya. Ada perkataan kitab dekat sini. Kitab ni sesuatu yang tertulis. Jadi maksudnya peraturan agar ayah-ayah kalau di pejabat ada SOP, kita harap kita belajar SOP bagaimana mengekalkan bahagia di dalam sebuah rumah tangga. Insya-Allah. Jom dipimpin oleh Ustaz Abdul Khair Jalil, tilawah yang Johan tilawah peringkat kebangsaan antarabangsa pada tahun 2019. Sama-sama kita baca dengan cara yang terbaik. Kita masukkan nur ini agar Allah pimpin kita ke jalan bahagia. Silakan Ustaz. Syukran Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما
عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim daripada surah An-Nisa surah keempat ayat 127 hingga 128 sebentar tadi. Terima kasih Ustaz membacakan ayat ya, dengan amat merdu sekali, alhamdulillah ya, yang harapnya ya Quran ini Ustaz ni sebenarnya dia adalah cahaya kan. Betul, ya, baca dengan tajwid dengan makhraj yang betul sahaja pun dia boleh mengubat pelbagai penyakit dalam sudur fi sudur ya. Apatah lagi apabila kita cuba memahaminya, mengambil hidayah daripadanya. Pasal dia ada satu disiplin ilmu namanya psikolinguistik. Ya, rupa-rupanya kalau orang yang pandai bercakap bahasa Melayu, kemudian dia boleh pula bercakap dalam bahasa Arab contohnya, berbeza dia punya cara dia berbanding dengan orang boleh cakap bahasa Melayu sahaja. Orang boleh cakap bahasa Melayu dan boleh cakap berbahasa Inggeris, dia punya psikologi dia berbeza. Ini adalah kalau kita tengok dalam surah Rum itu bercerita tentang lisan ya, bahasa kita ni dia adalah satu ayat ya, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan dia memberi kesan yang besar. Jadi
membaca dengan makhraj yang betul, dengan suara yang bagus, bagaimana yang digalakkan oleh Nabi adalah satu terapi yang tersendiri. Dan dari segi maksud apa yang kita baca sebentar tadi, dalam riwayat Ibnu Abu Hatim meriwayatkan hadis daripada Aisyah, dia berkata ada sahabat yang meminta fatwa daripada Nabi tentang wanita, pasal ada yang nak berkahwin dengan wanita. Ya. Jadi Nabi kata, okey, dia tak dapat beri fatwa tersebut pasal dia menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah ayat ini sebagai asbabun nuzul, ya, sebab turunnya surah ini ataupun ayat ini. Kulillah, katakanlah Allah yang memberi fatwa fihinna. Ya, bila Allah beri fatwa tentang perkara ini, Allah menjawab ini sebagai satu penghargaan sebenarnya untuk ibu-ibu, untuk anak perempuan, ya, untuk kakak, semua golongan wanita. Pasal ada golongan wanita kata kami ni tak diberi perhatian sangat dalam Al-Quran. Ada yang kata kita kena perjuangkan hak wanita. Sebenarnya Quran memang memperjuangkan hak wanita. Pasal waktu zaman dahulu, tuan-tuan, pada zaman jahiliah itu, wanita, anak yatim, orang miskin, ini semuanya second class. Ya, ada peluang ni kalau kita tengok dalam Arab jahiliah, dia punya tradisi dia, kalau anak yatim cantik, ada harta, dia benarkan kahwin. Dia nak kahwin lah dengan anak yatim tersebut. Tapi kalau anak yatim yang dijaga tu buruk, dia punya paras rupanya buruk ke apa ke, dia punya tradisinya dia hempaskan pakaian dia. Maksudnya itu kau tak boleh kahwin. Bila tak boleh kahwin tu dia jaga anak itu, kalau boleh sampai mati, lepas tu dia ambil harta. Ini adalah latar belakang ayat ini turun. Jadi sahabat yang sudah beriman, mereka ingin bertanya macam mana nak mengahwini kepada wanita satu, tetapi apatah lagi kalau wanita itu adalah anak yatim ataupun kalau katakan dia adalah orang yang miskin. Ya. Jadi tiga lapis, ya. Satu, wanita memang sudah dipandang second class pada jahiliah dahulu. Kemudian yatim, tak ada mak ayah, tak ada ayah, dan ketiganya ialah miskin. Jadi di sinilah panduan datang terus daripada langit memberitahu kepada Nabi, kepada sahabat dan juga untuk kita. Bagi ayah-ayah bahawa rupa-rupanya anak perempuan kita, isteri kita, ibu kita diperjuangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah kecantikan yang ada di dalam Islam. Maka apakah yang perlu diberi perhatian dalam ayat ini? Dinyatakan bahawa dan Allah menyuruhmu agar menguruskan anak-anak yatim secara adil. Kita pergi ke bahagian hujung itu, ya. Maksudnya perlu diuruskan dengan adil. Istilah yang digunakan di sini adalah bil qist, iaitu bukan sekadar adil biasa tetapi adil yang saksama. Ya, adil biasa ini lebih kurang, Ustaz, ya. Kalau anak umur 5 tahun dengan anak 12 tahun, kita bagi satu nasi lemak, ni satu nasi lemak, kan. Tetapi kalau qist ini maksudnya kita kena ikut kepada keperluan. 5 tahun ini nasi lemak satu bungkus tak habis. Ya, betul, Ustaz. Ya. Jadi mungkin mungkin perlu suap. Kan? Kalau katakan bukan 5 tahun lah, mungkin yang 3 tahun kena suap, kita kena suap. Tapi anak umur 12 tahun, jangan pula kita kata pasal abah bagi kamu suap, okey, nak adil kamu pun suap satu. Suap anak lelaki depan kawan dia, itu satu penghinaan pula, ya. Nak ceritanya ialah bila bercakap tentang qist ini, mengambil kira psikologi satu wanita, yang keduanya kalau ia itu anak yatim, dan apatah lagi kalau mustad'afin, iaitu dia adalah orang yang lemah, maka perlu lagi diberi perhatian. Psikologinya, kalau zaman sekarang orang gunakan istilah empathy. Ambil kira psikologi dia untuk diuruskan. Dan inilah yang seruan daripada Al-Quran untuk siapa? Untuk para lelaki, untuk ayah, ya, di mana perkara ini perlu diberi perhatian. Sehingga kan Allah di hujung itu menyatakan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Kebaikan itu, apa yang kita buat itu, Allah tahu. Ya, bila Allah tahu, lebih kurang beginilah, Ustaznya, kalau kita buat ini bapa mertua tahu, kan, kita kat sekarang ni stay at home, tak boleh balik rumah, tak boleh balik kampung. Apa yang kita buat baik dekat rumah, semua report, laporan sampai ke bapa mertua. Kalau baik, alhamdulillah, kan. Balik raya nanti kalau tak ada PKP lagi, memang bapa mertua siap masak sedap. Tapi kalau setiap hari, kalau katakan mukanya mencuka, kan, semua segala itu dilaporkan, terus report kepada bapa mertua, balik itu kita dah tahu dah. Ya. Itu satu contoh. Kalau contoh di luar, katakanlah kita ini apa sahaja aktiviti kita sekarang ini, ya, PKP ini, polis tahu.
kita keluar berapa banyak, berapa lama kan, kita pakai topeng ke, tak pakai topeng ke, pakai sanitizer ke, semua polis tahu. Dan polis kata, okey, hari ni nampak kamu ni tidak ikut peraturan. Sudah tentu kita akan sentiasa menjaga amal ataupun fi'il perbuatan kita. Dan ini bukan sekadar polis tahu, bukan sekadar bapa mertua tahu, ini Allah amat mengetahui. Ini adalah seruan pada ayah macam saya ini, perlu menjaga qist, ya, perlu adil sebenar-benarnya, dan ini adalah perkara yang berat. Maka disambung lagi pada ayat yang ke-128 ini, bagaimana pengurusan kalau ada cabaran, Ustaz, ya. Dan ini panduan untuk satu keluarga yang mungkin ada sedikit konflik berlaku. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Pada ayat yang ke-34 ada bercerita tentang nusyuz, seorang isteri derhaka. Tapi di sini bercakap tentang boleh ke suami derhaka pula, kan? Macam pelik kalau macam kita pelik, kan? Boleh ke suami derhaka? Rupanya ada pula ayat ini. Ya, nusyuzan atau i'radan, ataupun dia berpaling, tak acuh kepada sebuah keluarga. Isu ini adalah isu yang diangkat daripada langit. Maksudnya Allah beri perhatian, dan apakah dia punya formula? Ada 3 formula, 3 perkara untuk ayah untuk memastikan kita terus bahagia memimpin sebuah keluarga. Dan kalau katakan ibu mendengar pun boleh buat 3 perkara. Siapa buat paling banyak ini, dia dikira beramal yang Allah tahu mendalam dan sudah pasti ganjarannya besar. 3 perkara itu apa? Yang pertama ialah sulh, islah, membuat perdamaian. Ya, membuat perdamaian. Apa maksud perdamaian? Maksudnya bertolak ansur lah. Ya, kalau katakan saya perlu bagi peluang yang si isteri untuk dia lebih sikit hak dia berbanding dengan hak saya, itu adalah sulh. Ya, itu bagi pihak suami, ataupun terbaliknya bagi seorang isteri, dia rasakan dalam kes pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi ada yang memberikan harinya kepada isteri Nabi yang lain. Tak apalah, Nabi pergilah ke tempat sana, yang penting saya tidak berpisah. Mengalah. Rela mengalah. Ya, ada konflik sikit. Nak ceritanya pada tuan-tuan, kehidupan Nabi berkeluarga ada konflik, ya, ada konflik. Bukannya Nabi ni ya tidak ada pertikaian, ada, kerana Nabi tetap manusia. Nabi uswatun hasanah untuk kita sebagai ayah, sebagai individu yang beriman. Yang pertama. Yang kedua, Allah mengingatkan tentang istilah wa uhdiratil anfusus syuh. Allah mengingatkan tentang psikologi manusia ini. Seorang suami, seorang isteri ada perasaan syuh. Ini disentuh juga di dalam surah Taghabun, Ustaz, ya. Syuh ini maksudnya apa? Dia kalau bakhil, kita orang minta derma, saya tak bagi, itu bakhil. Ya. Tetapi syuh ini ialah orang minta derma, kita dah bagi dah. Seorang ayah, seorang suami dah bagi nafkah. Ya, seorang suami dah beri maaf, tapi dalam hati itu masih lagi cakap, asyik aku je yang kena mengalah. Ya. Asyik aku saja yang bagi nafkah, asyik aku saja yang kena faham dia tak nak faham aku. Perkataan itu namanya syuh. Ya, kita ni sebenarnya bakhil, tapi bakhilnya bukan tak bagi, kita bagi, tapi dalam tu masih lagi bercakap-cakap, mengungkit. Ya. Kalau katakan dalam surah Al-Hasyr itu Allah memuji golongan Ansar kerana mereka ini tidak ada syuh. Mereka tidak ada syuh bila bagi bantuan pada muhajirin daripada Mekah. Mereka tidak mengungkit-ungkit ataupun rasa tak puas hati. Muhajirin dapat anfal ataupun fa'i, harta rampasan dalam peristiwa perang yang tak jadi pada waktu itu. Dan yang ketiganya, subhanallah, Allah menggunakan perkataan wa in tuhsinu. Ustaz, ya. Bukan wa in tu'dilu, wa in tuhsinu. Kalau wa in tu'dilu, kamu beradil. Adil tu bagi sama rata. Okey, suami dapat hak ini, isteri buat ini. Suami kena buat ini, si isteri kena buat begini. Itu tu'dilu. Win-win situation. Win-win. Tuhsinu ialah si isteri, kalau suami lah yang berbuat baik itu, si suami dia lost sikit. Dia hilang sikit hak dia, tapi tak apalah, saya bagilah kepada, saya buat baiklah kepada dia. Dia lebih sikit pun tak apa. Itu namanya tuhsinu. Allah kata wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah tahu, mengetahui apa yang kita buat, dan kalau Allah tahu, bapak mertua tahu pun, bapak mertua masak special, mak mertua masak special masa balik kampung, kalau kita dapat balik kampung nanti, ya. Kalau Allah tahu, tuan-tuan, bagi ayah-ayah yang sanggup berbuat 3 perkara ini, sudah tentu syurga
adalah untuk kita sekeluarga. Inilah pelajaran daripada surah An-Nisa ayat 127 128. Kita berhenti sebentar, kita bersambung lagi dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Bertemu kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Alhamdulillah sebentar tadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah kita sudah melihat kepada surah An-Nisa, perjuangan seorang ayah untuk memastikan bahagia dalam rumah, ataupun bagi seorang ibu juga boleh mengambil pelajaran yang sama ya untuk memastikan kita melaksanakan sulh, menadakan perdamaian, memastikan kita sedar bahawa memang kita ini ada syuh, tetapi kita perlu ingat bahawa jika kita berbuat ihsan ataupun tuhsinu, kita berbuat lebih baik, memberikan hak orang lain lebih daripada hak kita, istilahnya tuhsinu, kerana kita bertakwa, Allah mengetahui, dan bila Allah tahu sudah tentunya ada ganjaran yang mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini kita bersama, kita ingin mendengar pesan pakar daripada Universiti daripada Kelantan ya, Profesor Madya Dr. Siti Hawa Ali, Pengurusi Pendidikan Persatuan Kesihatan Reproduktif Kelantan, yang kita bersiaran di atas talian, di dalam talian. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan sudi bersama pada hari ini dalam tajuk kita Bahagia di Rumah, dalam kesibukan Prof bersama masyarakat dalam pelbagai isu keluarga yang Prof terlibat dalam melihat menyaksikannya ini. Mungkin Prof boleh berkongsi pesan kepada ayah-ayah ya, kepada para suami yang membina rumah untuk ke syurga. Apakah dapatan, apakah pesan daripada Prof sebagai pakar dalam berinteraksi dengan keluarga selama ini? Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya saya ni lebih macam Ustaz Fazrul cakap tadi lah. Saya bekerja banyak dengan rumah tangga yang tegang. Bukan, jadi saya rasa saya akan ambil iktibar daripada keadaan yang tegang itu. Apa yang tak ada di situ dalam keluarga itu. Apa yang tak ada dalam keluarga yang sentiasa ada ketegangan rumah tangga itu, utamanya bila ada keganasan dan sebagainya. Ya, kita cuba ambil iktibar daripada keadaan mereka. Saya tadi terlepas komen Ustaz Fazrul di antara beberapa minit kerana komputer saya hang tadi. Di antara bila wanita meminta dari Rasulullah SAW tentang rus dan sebagainya, dan akhirnya kepada saya cuma dengar di bahagian syuh saja ya, tapi insya-Allah lah saya cuba cover sedikit apa yang saya ada pada maklumat yang ada pada saya. Baik, dalam keluarga ataupun rumah tangga yang kita kendalikan yang selalunya ada bermasalah, kita dapati ada beberapa perkara yang kekurangan ataupun hilang dalam keluarga tersebut ya. Saya ada beberapa poin di sini. Yang pertamanya ialah sifat menghormati satu sama lain ya. Dan ini tadi terlibat dengan semua perkara yang Ustaz Fazrul dah cakap sebenarnya sebelum ini, beberapa siri yang lepas ya. Kita dapati dalam keluarga yang selalu tegang, selalunya ada rasa tidak menghormati dan tidak menjaga maruah sesama ahli keluarga. Ya, tidak berusaha ataupun tidak membesarkan ataupun memberi kepentingan pada persoalan maruah keluarga, menghormati mereka dan memberi kepentingan kepada maruah keluarga ini ya. Jadi sifat menghormati ini bukan saja hormat kepada orang lain, tapi menghormati diri sendiri juga. Menghormati kewujudan kita yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan keluarga yang tegang, yang ada keganasan misalnya, kita dapati keadaan ini sering berlaku di mana pasangan terutamanya ayah tidak menunjukkan sifat-sifat ini.
dan ini terlibat menjadi satu keadaan yang tidak baik dalam hubungan keluarga itu. Jadi yang keduanya tadi ada Ustaz sebutkan ialah tentang keadilan. Kurangnya pengagihan keadilan atau bersifat adil kepada ahli keluarga, kepada pasangan, kepada anak-anak. Dan kalau dalam keluarga yang luas itu kepada ibu bapa yang duduk sekali atau ahli-ahli yang lain. Jadi sifat rahmah atau mercy itu kurang ditunjukkan dalam keluarga ya, bila keadilan itu sudah tidak dapat diberikan bersama, tidak dapat di-share dalam keluarga itu. Dan kemudiannya sambung juga tadi yang Ustaz Fadil sebutkan tadi, tidak memberikan hak. Ya, jadi dalam hal ini, dalam istilahnya yang kita dah tahu tadi, Ustaz sebutkan bahawa setiap orang itu kita berikan hak. Beri lebih tak apa, kan? Malah yang jadi masalahnya ialah tidak nak beri langsung. Ataupun kalau boleh tak bagi, lebih baik tak bagi. Jadi ini menimbulkan suasana yang tidak sihat ya dalam keluarga itu. Jadi kalau seseorang, ini selalu timbul saya rasa dalam kalangan wanita yang bekerja, yang membuat pengaduan bahawa suami tidak memberikan nafkah misalnya, ya, dan suami pula akan tanya kenapa dia kena berikan nafkah ini, sebab dia sudah bekerja, ya. Jadi ini sentiasa tidak berakhir ya dalam hal ini. Jadi kita harus fikirkan apakah sebenarnya yang patut diberikan kepada ahli keluarga. Kalau kita kata anak ada haknya, apa hak anak-anak yang ini saya rasa bapa harus tahu. Ya, dia kena tahu. Memberi nama yang baik. Ustaz, ia adalah satu hak kepada kanak-kanak, bukan? Ya, memberi dia pendidikan, menjamin kesihatan dia. Ini semua adalah hak untuk anak itu. Ya, dan sama juga memberi hak kepada isteri, hak pendidikan dia, hak dia untuk menjalankan fardu kifayah dia dan sebagainya. Ya. Dan seterusnya saya juga dapati masalah dalam keluarga yang tegang ini selalunya ketiadaan kejujuran di antara ahli keluarga. Ya, tidak ada kejujuran antara satu sama lain. Dan ataupun sentiasa ada sifat mengkhianati, ada niat dalam hati untuk mengkhianati seseorang ahli keluarga itu. Berdengki dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau sifat-sifat atau nilai ini dipromotkan dalam keluarga, ada promosi nilai-nilai seperti ini, memang tentunya melaga-lagakan antara anak-anak misalnya, sentiasa memburuk-burukkan isteri misalnya di hadapan orang atau di dalam keluarga kita dan sebagainya, ia tidak akan menimbulkan kebahagiaan. Tak ada perasaan yang bahagia akan timbul dalam keadaan seperti itu, ya. Dan seterusnya, saya tahu ramai orang sebut tentang komunikasi, hal-hal ini. Tapi bagi saya, yang telah saya perhatikan selama ini, ialah menggunakan perkataan yang baik dalam keluarga. Menggunakan bahasa yang baik dalam keluarga. Ini sangat penting. Ya? Dan menunjukkan penghargaan kita dalam keluarga. Ya? Kalau ibu bapa bercakap menggunakan bahasa yang baik kepada anak-anak, inilah yang menjadi didikan dia. Kalau bapa menggunakan bahasa yang baik masa bercakap dengan isteri dan anak-anak, inilah pendidikan dia untuk ahli keluarga dia. Tapi kalau sebaliknya, ini akan menimbulkan tekanan, perasaan kepada ahli keluarga. Dan inilah yang akan dipelajari oleh anak-anak kita. Inilah jenis bahasa untuk mereka membesar nanti. Ya? Dan seterusnya, sifat tidak mengongkong atau mengawal ahli keluarga terlampau ketat, ataupun kita kata ada pemusatan kuasa lah, kita kata, ya, macam diktator, ya, seperti itu. Semuanya mesti seorang sahaja yang buat keputusan, hanya ayah saja yang membuat keputusan. Saya selalu ingat komedi Ustaz Kamus dulu, dia kata bila ayah menghukum anak-anak, satu salah hukum semua. Kan, ini sebenarnya bukan sesuatu yang adil, jadi menimbulkan sifat kanak-kanak itu berdendam antara satu sama lain, kan, ataupun
belikan semua perkara yang sama, tak kira lelaki perempuan, tak ikut keperluan masing-masing dan sebagainya. Ini semua tidak membawa satu keadaan yang sakinah atau mawaddah yang telah Ustaz sebutkan dalam siri yang kedua, ketiga sebelum ini. Jadi saya simpulkan perkara ini sebenarnya berkait rapat dengan akhlak yang baik ataupun watak yang baik, ya, karakter yang baik, ya, dan akhlak yang baik. Jadi memang kalau kita tahu kita ingin berkahwin dan sebagainya, kita akan pilih orang yang mempunyai akhlak yang baik. Tapi masalahnya kadang-kadang kita dah berada dalam keadaan yang tegang dan baru mendapati bahawa kita tidak ada pasangan yang berakhlak yang baik. Jadi kita terpaksa fikirkan apakah jalan keluarnya, apakah cara untuk mengatasinya. Ya, jadi kalau kita tengok ayat Quran yang telah dibacakan oleh Tuan Qari tadi, ini Tuhan telah memberikan kita ruang, ya, untuk kita memberikan sesuatu hidayah kepada seseorang itu supaya dia bersifat mempunyai karakter yang baik, melebihi dan cuba untuk menjadi orang yang baik itu, ya. Dan saya rasa ini yang penting, ya, untuk kita perhatikan. Jika sifat-sifat ini ada dalam keluarga, saya yakin bahawa keluarga itu akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Mungkin ada banyak lagi, ya, sebenarnya ada banyak lagi. Tadi Ustaz sebut tentang penceraian, saya ambil 2 minit lagi, ya. Memang ini masalah yang sangat berat sedang berlaku. Kalau kita tengok statistik Jabatan Statistik tahun lepas misalnya, dalam penceraian di Malaysia tu 80% adalah dalam kalangan orang Islam. Ya, ada lebih 50,000 penceraian di Malaysia misalnya, 40,000 adalah orang Islam dalam kalangan. Di satu pihak kita rasa mungkin orang Islam ada ruang sebab Tuhan izinkan, walaupun Tuhan tak suka tapi diizinkan penceraian. Tapi pada masa yang sama, kita harus lihat kenapa orang tidak boleh cuba untuk menghadapi perkahwinan ni dengan sifat yang lebih baik, sifat yang lebih adil. Saya tahu kalau memang ada keganasan, ini adalah suatu perkara yang amat rumit. Pagi tadi kita ada program dengan kumpulan wanita Islam dan ada seorang sukarelawan memberitahu wanita yang sedang menyusukan anak, suaminya tinggalkan dia berseorangan, tetapi suami dia datang untuk membuang semua pemberian-pemberian sahabat, jiran yang beri kepada dia, macam beri makanan dan sebagainya. Dia datang khas untuk membuang makanan-makanan itu. Dan kemudian ambil, jika orang kasih duit, ambil duit ni. Jadi sukarelawan dan Tok Penghulu sedang berfikir macam mana nak tolong wanita ni. Jadi suami ni, karakter apa orang ni sebenarnya kalau ada orang seperti ini, ya. Jadi memang kita nampak dia ada niat untuk menyakiti. Selagi kita ada niat sedemikian dan tidak menghormati ciptaan Tuhan, ya, suami isteri semua ini, kita ni semua ciptaan Tuhan. Bila kita melakukan kedengkian, kejengkelan kepada orang lain, kita hanya cuba untuk menguji diri kita sendirilah, ya, sebenarnya kan. Kita hanya nak mengatakan setakat mana saya berani untuk mencabar Tuhan saya dalam sifat-sifat saya yang tidak berakhlak yang baik ini. Saya berhenti di situ, Ustaz Fazrul. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan pada Profesor Madya Dr. Siti Hawa Ali berkongsi sebentar tadi beberapa poin bercakap tentang keluarga yang tegang, ya, bagaimana ia berlaku dan apa yang boleh kita suntikkan. Terima kasih diucapkan pada Profesor Madya Dr. Siti Hawa kesudian untuk bersama, dan apa yang boleh kita simpulkan sebentar tadi beberapa poin tentang menghormati, tentang keadilan, tidak memberi hak, tidak jujur dan juga tidak mengongkong itu, ya. Mengongkong itu adalah perkara yang boleh membawa sama ada bahagia ataupun membawa kepada ketegangan dalam sebuah rumah tangga. Dan kisah yang terkini tadi Ustaznya, memang itu amat tragik sebenarnya. Balah sebenarnya untuk ayah-ayah yang dalam rumah dengan ayah di luar rumah. Ayah dalam rumah, kita berpandukan ayat 128 tadi itu ada 3 poin. Iaitu yang pertama, iaitu kita cuba untuk sulh, ya, untuk damai. Kemudian kita sedar kita ini memang susah nak berdamai kalau kita ada syuh
tetapi kita cuba untuk tuhsinu, kerana itu adalah kita beri lebih, ya, suami beri lebih sikit hak kepada si isteri pun amalkan ayat 128 ini, mana satu, dua-dua bagi lebih antara satu sama lain, lagi bahagia, kerana itu adalah lambang kepada takwa. Tetapi kalau formula ini tidak dipegang, sebentar tadi Ustaznya, maksudnya dia tidak mendamaikan, dia nak menghabiskan semua sumbangan yang ada kan, nak buang. Kemudian apa, syuh, memang dia memang kedekut betul lah, yang penting aku dapat duit daripada sumbangan orang ramai. Dan yang ketiga tadi, tuhsinu, memang tak bagi lebih pada isteri lah, yang penting aku buat rosakkan lagi isteri, seperti mana yang dikongsikan oleh ada hasad dengki, ada hasad, ya. Syuh ini asas kepada hasad, tak puas hati, tak selesa. Perkara ini Allah beritahu memang ada dalam diri kita, Ustaznya, tetapi ia perlu diuruskan dengan takwa. Kerana apa? Kerana kita mengharapkan yang banyak sebenarnya. Suami harapkan isteri begini, contohnya. Mungkin isteri boleh buat begini, si isteri pun mengharapkan suami begini, kan. Dulu mengharapkan sini bila baru kahwin, tapi lama-lama makin meningkat. Tapi rupanya suami bukanlah yang sempurna, dan si isteri pun bukan sempurna. Kalau tidak diasaskan tuhsinu wa tattaqu, buat baik, maksudnya buat baik ini bukan sekadar bahasa Melayu buat baik, tapi utamakan orang yang si isteri, kalau bagi suami itu tadi, maka itulah yang Allah nyatakan wa tattaqu. Perkara ini buat bukan kerana isteri ataupun suami. Kalau buat kerana isteri, nanti akan rasa takkan aku nak mengalah. Aku suami, aku ketua keluarga. Tetapi kerana ya Allah, aku takut padamu ya Allah, aku perlukan bantuanmu untuk aku selesaikan masalah, wiqayah. Itu sebabnya aku bertakwa. Jadi saya mengalah ini kerana-Mu ya Allah, bukan kerana isteri. Maknanya sandaran kita takut pada Allah. Takut pada Allah. Bukan pada manusia. Bukan pada manusia. Itu sebabnya 3 kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini, Ustaz. Yang pertama, untuk kita bina syurga di rumah, apa yang perlu kita buat? Baiki hubungan selalu dan utamakan pasangan. Lebihkan pasangan tak apa, ya. Lagi lebih, ada orang takut nanti manja pula, kan. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan di sini ialah beri lebih hak itu kerana itu digelar sebagai ihsan. Selagi buat baik, manfaat bersama, itu dibenarkan. Yang kedua, bagaimana membina rumah di syurga? Kita berdoa sama-sama, ya, dalam solat, lepas solat maghrib, isyak berjemaah, itu doa agar kita bersama pasangan, keluarga di mahligai syurga. Dan yang ketiganya, bagaimana nak berjuang masuk syurga sekeluarga? Kita perlulah selalu berdamai, sulh, jangan syuh. Tidak kedekut. Sulh dan juga tidak syuh. Kalau ini memang tough, memang mencabar, tapi bagi ayah-ayah kalau dapat buat perkara ini atas dasar takwa, subhanallah, ayah memimpin masuk syurga sekeluarga. Ustaz, mohon kita doakan bersama agar kita sulh bukan syuh. Silakan. InsyaAllah Ustaz. Baiklah, sama-sama kita berdoa, moga-moga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang bahagia, saling lengkap melengkapi dalam kita kata usaha kita nak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم طول عمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, berikanlah kesihatan kepada kami, berikanlah ketenangan pada hati kami, jagalah iman kami, luruskanlah amalan kami, perbanyakkanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala hajat kami dalam beragama. Kabulkanlah segala keperluan kami dalam beragama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon perlindungan denganmu daripada rasa susah hati dan kesedihan, daripada rasa lemah dan malas, daripada sifat bakhil dan sifat penakut, dan daripada desakan berhutang dan paksaan orang. Allahumma ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami dalam mengharungi segala cabaran hidup berkeluarga. Kurniakanlah kesabaran kepada diri dan jiwa kami dalam mendidik anak-anak kami yang merupakan amanah yang besar darimu. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat yang boleh kami wariskan kepada anak-anak kami sebagai penyuluh dalam kehidupan mereka, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami akhlak yang mulia yang boleh menjadi contoh tauladan buat anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rezeki yang bersih dan halal agar mengalir dalam diri kami juga keluarga kami darah yang suci bersih yang dapat menghindarkan kami dari dijilat oleh api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma ya mujibad du'a, wahai Tuhan yang memperkenankan doa, terimalah segala doa kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga doa sebentar tadi Ustaz Allah kabulkan agar kita terus, ayah-ayah sebagai pemimpin, terus dapat melakukan sulh, melakukan pembaikan, perdamaian dalam keadaan ada konflik-konflik yang boleh berlaku, dan dalam masa yang sama kita sedar kita syuh, ya, kita dapat uruskan syuh itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buat ini ya Allah kerana-Mu ya Allah, bukan kerana isteriku, bukan kerana suami, bukan kerana anak bapa mertua, ya, bukan kerana polis ada monitor saya maka saya buat, tetapi saya buat ini adalah untuk Engkau ya Allah yang amat mengetahui. Perkara inilah tuan-tuan sebenarnya bila seseorang itu dialurkan pada takwa, takwa ini terbina lebih-lebih lagi apabila kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Itu sebabnya kempen untuk kita menyebarkan Al-Quran ingin kita perkasakan. Inilah yang berlaku pada zaman Nabi. Ada orang suami yang ganas tetapi berubah menjadi suami yang bertanggungjawab kerana Al-Quran. Dan kita ingin sebarkan dalam program Majlis Ayah, dan kita ada satu program khas pada 13 Mei. Kita ada World Quran Hour untuk kita memanggil dan juga memberitahu kepada dunia bahawa dalam konflik COVID-19, dalam konflik keluarga, dalam PKP ini ada keluarga yang berantakan. Sebenarnya ada mesej kasih sayang daripada Ar-Rahman dalam surah Ar-Rahman yang kita akan bincangkan pada jam 12 hingga 1 petang di beberapa siaran televisyen, RTM, di TV Al-Hijrah, Oasis dan juga di Bernama, yang harapnya tuan-tuan boleh catat dalam kalender masing-masing. Dan di samping itu juga kita ingin memastikan kalau boleh Quran ini sampai ke pusat kesihatan dan juga hospital seluruh negara, kerana kita harapkan pesakit-pesakit yang berada di katil-katil dapat mengambil manfaat dalam program Wakaf Al-Quran. Bagi tuan-tuan yang sedang di depan kaca TV, yang berada di talian, di Facebook, di mana sahaja, dapat berkongsi rasa manis Al-Quran ini kerana kita perlukan God intervention, bantuan daripada Tuhan agar ayah-ayah terus memimpin, bukan jadi seperti mana yang Profesor Madya Dr. Siti Hawa nyatakan tadi. Ayah, mak sedang menyusukan anak, dapat bantuan, ayah dah tak beri nafkah, ayah datang hanya untuk menghamburkan sahaja. Ini adalah sesuatu yang lebih teruk daripada haiwan, Ustaz, ya. Tetapi kita boleh jadi lebih mulia daripada para malaikat apabila kita kembali pada hidayah. Itulah jawapan yang Allah berikan kepada kita ketika Nabi Adam tersilap sedikit, okey, tetapi kita cepat bertaubat. Allah kata, ambillah hidayah, tidak akan ada kesedihan, tidak ada kebimbangan lagi dengan hidayah ini. Moga-moga dengan perkongsian pada hari ini, ayah-ayah terus memimpin masuk ke syurga sekeluarga, terus mendapat manfaat
Dan kita bertemu ulangan pada jam 10.30 malam di Astro Oasis dan 4.30 pagi di TV Al-Hijrah. Terima kasih diucapkan daripada kami, Majlis Ayah, Ayah Pemimpin, masuk syurga sekeluarga.